Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Selamat datang ke Kolej Universiti Politek Mara. Okey, pada hari ini saya Puan Cik Nur Haslina binti Harun akan memberi penerangan secara ringkas tentang perkara-perkara asas yang kamu perlu tahu berkaitan dengan kewangan sepanjang pengajian di Kolej Universiti Politek Mara. Okey, bahagian kewangan. Di bahagian kewangan kita ada 3 fungsi ataupun 3 unit yang utama, iaitu unit operasi, unit akaun pelajar dan unit tajaan. Dan ini adalah kaki tangan yang akan berkhidmat kepada semua pelajar sepanjang pengajian pelajar di sini. Daripada 3 unit ini, pelajar-pelajar akan berurusan terus dengan unit akaun pelajar dan juga unit tajaan. Iaitu unit akaun pelajar akan membuat tuntutan yuran secara pada setiap semester, di mana kamu membayar yuran juga di unit akaun pelajar. Kamu juga boleh membuat semakan yuran dan lain-lain isu berkaitan yuran. Jadi unit akaun pelajar adalah unit yang akan menguruskan ataupun membantu semua pelajar berkaitan dengan yuran yang dikenakan. Okey, unit tajaan pula menguruskan tajaan MARA, PTPTN dan lain-lain. Jadi dokumen-dokumen, penyediaan dokumen dan pengesahan bagi tajaan selain MARA dan PTPTN juga, contohnya pelajar nak mohon daripada pihak luar dan tajaan luar tu meminta pengesahan, maka unit tajaan akan menguruskan permohonan tersebut. Okey, setelah pelajar mendaftar ke KUPTM, apa perkara yang perlu dibuat? Okey, yang pertama, pelajar perlu menyerahkan dokumen kewangan. Ada 3 dokumen yang sangat penting dan perlu diserahkan kepada Jabatan Kewangan ataupun pejabat besar. Yang pertama adalah borang pengakuan pembiayaan ataupun Financial Declaration Form. Yang kedua, borang pengakuan pematuhan polisi KPTM ataupun Certificate of Compliance with KPTM Policy. Dan yang ketiga adalah slip bayaran terimaan, yuran terimaan RM100 dan yuran pendaftaran RM250 yang kamu dah bayar. Dan kalau ada bukti itu boleh diserahkan bersekali dengan 2 dokumen berkenaan. Okey, untuk mengelakkan dokumen itu tertukar dan sebagainya, kita nasihatkan untuk pelajar menulis nama program dan nombor ID di penjuru atas, sebelah atas kanan dokumen tersebut. Okey, apakah dokumen-dokumen ini? Ini adalah dokumen pengakuan pembiayaan. Sila pastikan semua maklumat telah diisi dan juga tanda tangan diperolehi. Dan ini adalah borang pengakuan pematuhan polisi, perlu lengkapkan ya sebelum hantar. Okey, ketiga-tiga borang ini boleh dihantar sewaktu pada 1 hingga 3 Ogos, di mana kita akan membuka kaunter untuk mengutip dokumen-dokumen set 1 dan juga dokumen-dokumen lain. Okey, sila pastikan dokumen-dokumen ini telah diisi dengan lengkap sebelum dihantar. Okey, struktur yuran. Ini adalah penerangan tentang berkaitan dengan jumlah yuran yang akan pelajar akan dibuat tuntutan kepada pelajar lah di sepanjang tempoh pengajian. Okey, ini adalah bentuk struktur yuran program, contoh program AC201. Okey, struktur yuran ini kita serahkan pada hari pelajar mendaftar asrama. Jadi ada kaki tangan kita yang membuat serahan dan sila pastikan semua pelajar telah menerima struktur yuran ini. Sekiranya pelajar tak dapat struktur yuran ini, sila pastikan nanti bila kelas dah mula ataupun you all dah ada di kampus, sila datang ke pejabat besar dan minta struktur yuran ini. Dan pelajar kena pastikan dia mendapat struktur program ataupun struktur yuran untuk program yang betul, yang you ikuti, bukan program lain ya. Okey, ini adalah yuran-yuran yang akan dikenakan kepada para pelajar.
kita ada 4 komponen yuran yang utama, iaitu yuran pengajian, yuran perkhidmatan, yuran aktiviti pelajar dan juga yuran penginapan. Okey, daripada 4 ini, komponen yang pertama iaitu yuran pengajian. Yuran pengajian pelajar yang lulus tajaan akan dibiayai oleh penaja, tertakluk kepada jumlah yang penaja luluskanlah. Kalau yuran tu 6,000, penaja lulus 6,000, dan you tak payah bayar yuran pengajian. Tapi sekiranya yuran you 6,000 tapi penaja hanya bayar 3,000, pelajar hanya perlu membayar baki yuran pengajian. Bagi yuran perkhidmatan, yuran aktiviti pelajar dan yuran penginapan, pelajar harus bayar semualah. Yang ini tidak ditaja oleh MARA ataupun PTPTN. Okey, perkara ketiga yang perlu pelajar buat adalah menyemak tuntutan yuran semester. Okey, selepas sesi pendaftaran, Jabatan Kewangan ataupun pejabat besar akan mengeluarkan invoice kepada setiap pelajar. Okey, bermula 15 Ogos 2022 bagi tuntutan yuran sesi Julai hingga November 2022. Okey, kamu boleh merujuk ke laman web di student portal dan semak di Bursars Office untuk melihat cara bagaimana untuk menyemak invoice. Jadi makluman berkenaan dengan invoice ini kita akan nyatakan dalam grup Telegram. Okey, grup Telegram yang mana telah kita share ataupun blast kepada pelajar untuk sertai, dan saya nasihatkan semua pelajar masuk ke dalam grup Telegram tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga maklumat terkini lah berkaitan dengan kewangan dan tajaan. Okey, perkara yang keempat. Setelah invoice dikeluarkan, pelajar perlu membuat bayaran yuran semester. Okey, semua yuran perlu dijelaskan sebelum peperiksaan akhir. Maknanya end of the semester nanti pelajar akan menduduki peperiksaan akhir. So sila pastikan semua yuran telah dijelaskan kesemuanya. Bagi pelajar tajaan MARA atau PTPTN yang tadilah, you perlu bayar yuran yang komponen yang kedua, ketiga dan keempat. Manakala yuran perkhidmatan, penginapan dan atap ni pelajar kena bayar sebelum peperiksaan akhir bermula. Bagi pelajar persendirian yang tidak mendapat tajaan, maka pelajar perlu membayar sepenuhnya yuran pengajian, yuran perkhidmatan, yuran penginapan dan yuran atap sebelum peperiksaan akhir semester bermula. Okey, sekiranya pada masa ini kelulusan tajaan belum diperolehi, kita memberi kelonggaran untuk pelajar yang layak yang telah memohon MARA atau PTPTN untuk menangguhkan yuran pengajian tersebut sehinggalah ianya dijelaskan oleh pihak penaja. Okey. Okey, kaedah bayaran yuran. Bayaran yuran boleh dibayar melalui FPX di laman web inilah, https://ip.kptm.edu.my. Yang ini pun kita ada sertakan di laman web di portal pelajar, iaitu di Bursars Office. Boleh semak di situ, dan juga kita akan share nanti dalam grup-grup Telegram bagi memudahkan pelajar untuk buat bayaran lah. Tapi peringatan untuk pelajar yang menggunakan akaun bank Islam, ada syarat terkini yang ditetapkan oleh pihak bank Islam, di mana pelajar perlu download aplikasi Go Apps yang dimiliki oleh bank Islam. You download dulu, baru you boleh bayar melalui ip.kptm.edu.my ini. Ini khusus untuk pemegang bank Islam. Okey. Dan pelajar bagi membuat bayaran melalui FPX ini, pelajar perlu ada email rasmi, dan pelajar mesti pastikan bahawa email rasmi ini telah aktif lah sebelum buat bayaran. Kalau tak, dia tak boleh masuk. Okey, kita ada satu makluman berkenaan dengan insentif ataupun manfaat pelajar. Pihak pengurusan telah memberi beberapa insentif untuk pelajar-pelajar kita dalam memberi galakan lah, dalam tujuan untuk memberi galakan kepada pelajar kita untuk mengikuti pengajian di KUPTM. Okey, ini insentif itu berupa pengurangan yuran pengajian mengikut kadar yang telah
tetapkanlah. Okey, dan siapakah ataupun apakah jenis-jenis insentif tersebut? Yang pertama adalah insentif hadiah siswa. Yang ini khusus kepada ada tiga jenis hadiah siswa, iaitu yang pertama adalah untuk pendidikan tinggi pelajar tahfiz. Yang layak adalah pelajar-pelajar bertaraf hufaz. Yang kedua adalah hadiah siswa kepada pelajar cemerlang SPM yang memperolehi SPM 8A dan ke atas. Dan yang ketiga adalah hadiah siswa anak angkat Yayasan Pelajaran MARA. Yang ni syarat dia pelajar merupakan anak angkat berdaftar dengan Yayasan Pelajaran MARA. Okey. Namun begitu, untuk hadiah siswa kita ada jawatankuasa yang akan menilai. Jadi kelulusan adalah tertakluk kepada jawatankuasa tersebut. Jadi nanti kita akan wawarkan dalam grup Telegram bila dia akan buka permohonan untuk memohon hadiah siswa itu, dan pelajar kena alert lah bila kita buka, dan pelajar yang layak boleh hantar, sebab dia ada satu tempoh tertentu saja untuk pelajar mohon, dan kita hanya ambil dalam tempoh tersebut lah. Sekiranya lebih ataupun di luar tempoh tersebut, dia akan ditutup, dia tak ada offer lagi lah. Okey, yang kedua adalah manfaat ahli keluarga. Okey, ini adalah bagi pelajar-pelajar yang mungkin mempunyai abang atau kakak ataupun ibu bapa pun boleh, ataupun anak sekiranya ada yang dulu dia pernah belajar di sini, dan juga yang sedang belajar di KPTM, sama ada di KPTM Cawangan, Ipoh, Alor-Star, Kuantan, Kota Baru, Bangi dan sebagainya, dan juga mungkin adik-beradik itu tadi pernah belajar ataupun sedang belajar di KUPTM. So, sekiranya adik-beradik itu tak pernah mendapat manfaat ahli keluarga ini, maka pelajar layak untuk dapat. Jadi ini memang kita akan buat semakan lebih sikit lah, kerana kita akan counter check dengan pelajar yang di sebelah sana tu, yang berada di kampus lain ataupun di program lain. Okey, kerana yang layak hanya salah seorang saja. Kalau abang kamu pernah dapat, maka kamu tak dapatlah. Dan kalau abang tak pernah dapat tadi, maka anda layak untuk dipertimbangkan. Okey. Yang ini kita akan wawarkan juga dalam grup Telegram. Kita ada borang yang boleh pelajar download di laman web juga, dan juga boleh dapatkan di Jabatan Kewangan ataupun Pejabat Besar, kerana you perlu mendaftar, perlu memohon dalam tempoh 30 hari selepas mendaftar. Okey, yang ketiga, ini adalah insentif graduan diploma penerima anugerah cemerlang KPTM dan KUPTM. Okey, sekiranya anda datang ke KUPTM dan membuat program, contohnya program degree, okey, semestinya diploma kamu berada di kampus ataupun di KPTM ataupun di KUPTM sendiri. Sesuatu diploma tu sekiranya kamu pernah menerima anugerah platinum, emas, ketua eksekutif. Okey, ini untuk graduan KPTM. Manakala bagi graduan KUPTM yang buat diploma di KUPTM, sekiranya anda adalah penerima anugerah berlian, nilam dan anugerah naib chancellor, maka anda adalah layak untuk memperolehi insentif graduan diploma penerima anugerah. Okey, tapi layak satu anugerah sajalah. Kalau dapat tiga anugerah yang dapat, kita akan bagi satu saja. Walau bagaimanapun, ini ada takluk kepada semakan kita jugalah, ya. Nanti kita akan wawarkan juga, akan iklankan dalam grup-grup Telegram untuk pelajar mohon, dan kita akan semak dahulu dan akan maklumkan kelulusan permohonan tersebut. Okey. Untuk makluman pemohon insentif 1 dan 2, hadiah siswa dan manfaat ahli keluarga, anda layak satu saja insentif dengan nilai yang tertinggi sahaja. Okey, dan kita ada save clause kat situ bahawa ini setakat ini adalah terma dan syaratnya, tapi ia tertakluk juga kepada perubahan. Sekiranya ada, nanti kita akan maklumkan kepada pelajar lah. Okey, ini pelajar boleh ambil ataupun screenshot nombor telefon untuk hubungi pegawai-pegawai kami di sini, dan juga saya ingin nasihatkan pelajar untuk
untuk menyertai grup Telegram, kerana di situ lebih senang untuk kita sampaikan maklumat, dan juga meminta pelajar untuk sekiranya ada perkara-perkara yang kita perlu maklumkan lah. Dan suka untuk saya ingatkan sekali lagi bahawa pelajar-pelajar perlu aware tentang tarikh-tarikh tajaan yang akan dibuka, contohnya MARA, PTPTN dan sebagainya. MARA saya rasa pegawai unit tajaan sudah pun mengewawarkan tarikh-tarikh yang berkenaan, dan tarikh-tarikh tersebut juga kita telah share dalam grup berkenaan. So minta pelajar-pelajar wawarkan juga kepada kawan-kawan supaya masuk ke dalam grup tersebut untuk mendapatkan info yang berkaitan dengan kewangan. Okey, setakat itu saja penerangan daripada pejabat besar berkaitan dengan hal-hal kewangan di KUPTM. Terima kasih.